disiarkan secara langsung dari Auditorium Besar Kolej Sains Kesihatan Bersekutu, Johor Bahru. Anugerah Festival Filem 2010. Banyak pengalaman yang dapat saya timba daripada kursus ni lah. Saya kira kursus ini boleh dipanjangkan daripada 5 hari ke 10 hari. Tapi beri tempat yang lebih selesa, tempat tinggal yang baik, makan yang baik. Jadi tenaga mengumpulkan lebih daripada itu. Kursus ni okey. Baik untuk kami semua dan kalau boleh diperluaskan kepada semua anggota kami yang lain. Jadi justru itu saya mengucapkan sekali lagi tahniah dan syabas kepada Infra, Minda dan serta kru-kru yang terlibat dalam menjayakan kursus penerbitan video profesional. Calon-calonnya ialah drama terbaik, dokumentari terbaik, calon pertama. Kota Iskandar adalah pusat pentadbiran bersepadu seluas 130 hektar yang menempatkan semua jabatan kerajaan negeri Johor dan persekutuan. Bagi memenuhi tuntutan semasa, di samping menambah baik perkhidmatan yang ditawarkan kepada seluruh rakyat. Pusat pentadbiran kerajaan Johor yang sebelum ini beroperasi di bangunan Sultan Ibrahim telah dipindahkan ke Kota Iskandar. Tapak asal Kota Iskandar yang merupakan bekas penempatan ladang kelapa sawit Felkra kini telah bertukar wajah menjadi sebuah pusat pentadbiran yang moden, canggih dan kaya dengan nilai estetika tanpa menyisihkan warisan dan budaya. Kota Iskandar menempatkan 4 mercu tanda iaitu bangunan Dewan Negeri Johor, bangunan Menteri Besar dan Setiausaha Kerajaan, dataran mahkota, bangunan pejabat bagi jabatan dan agensi kerajaan negeri. Reka bentuk binaan bangunan, landscape dan persekitaran pusat ini menggabungkan ciri-ciri bangunan Sultan Ibrahim di Bukit Timbalan, Sidibini Istana Alhambra di Granada dan Mur Andalusia serta rumah tradisional Johor di kurun ke-19. Dewan Negeri Johor, bangunan yang paling penting di Kota Iskandar, tersegam indah berhadapan bangunan Menteri Besar dan Setiausaha Kerajaan. Bangunan ini menempatkan Dewan Persidangan dan beberapa pejabat utama iaitu pejabat speaker, pejabat Majlis Mesyuarat Kerajaan dan Dewan Negeri Johor serta pejabat Setiausaha Jawatan Kuasa Negeri Johor. Ia mempunyai bumbung limas dengan hiasan junjung kepada hujung rabung bumbung mengikut gaya rumah Melayu Johor serta dihiasi corak-corak dan simbol-simbol abstrak. Mercu tanda bagi Dewan Negeri Johor ini adalah 2 jendela langit. Jendela langit yang utama terdapat di Dewan Persidangan berkonsepkan buah nenas. Jendela langit yang kedua terdapat di Atrium Jauhar berbentuk permata. Bangunan ini juga memiliki 3 laman yang indah dan mengasyikkan iaitu Atrium Jauhar, Laman Kasturi dan Laman Bunga Rampai.
Kota Iskandar juga menempatkan bangunan Menteri Besar dan setiausaha kerajaan yang dibina di atas dataran rata yang melandai ke arah laut. Keseluruhan bangunan ini membentuk binaan simetri dengan paksi kiblat menjadi asas perancangnya. Bangunan ini menempatkan jabatan-jabatan negeri yang utama. Selaras dengan pendekatan mesra rakyat dan mesra alam, maka bangunan ini mempunyai banyak ruang terbuka. Ia dibina di luar garisan tembok dinding, menjadikan tiang-tiang dan gerbang tersebut menjadi penghadang sinaran matahari dan ruang kelihatan tenang dan tebat bunyi. Dataran mahkota terletak di tengah-tengah Kota Iskandar di antara dua bangunan mercu iaitu Dewan Negeri Johor dan bangunan Menteri Besar dan Setiausaha Kerajaan. Dataran mahkota mampu menampung kira-kira 50,000 pengunjung dalam satu masa. Ianya menerapkan 5 komponen iaitu dataran istiadat, medan pencucian air, tembok peringatan, pentas terbuka dan bukit sambutan. Terdapat 2 bangunan yang menempatkan pejabat kerajaan negeri Johor iaitu bangunan pejabat kerajaan rangkaian C2S dan bangunan pejabat kerajaan rangkaian C3S. Reka bentuk kedua-duanya adalah hasil interpretasi Rumah Melayu Johor kepada sebuah bangunan awam. Kota Iskandar, pusat pentadbiran baru negeri Johor adalah salah satu refleksi kepada kemajuan pembangunan negeri Johor serta sejajar dengan hasrat untuk menjadikan wilayah pembangunan Iskandar sebagai sebuah kawasan yang termaju dan termoden di rantau ini. Sebelum ni di kawasan ni didapati bawah hutan dan juga kelapa sawit. Lepas tu dan mendatangkan sekarang kerajaan Johor telah membangunkan kawasan ini dengan satu bangunan yang indah, yang cantik, yang unik, yang tak pernah kami alami selama-lama ni. Itulah kemagahan yang kami dapati di sini. Calon kedua. Bersama saya Rina dalam rancangan Gila Makan. Minggu ni kita berada di Johor Bahru dan kita akan fikir-fikirkan kat mana kita nak makan agaknya. Inilah JB Central yang menjadi salah satu hentian awam utama di Johor Bahru. Siapa kita nak tanya nak tahu kat mana tempat yang sedap kat Johor Bahru ni? Jom kita tanya akak tu. Kak, tunggu kejap kak. Akak memang orang Johor ke? Ya, orang Johor. Akak tahu tak kat mana tempat yang sedap kat Johor ni? Dangabe lah. Dangabe? Akak tu cakap Dangabe. Jom kita tanya orang lain pula. Bang, tunggu kejap bang. Patut tak tempat mana yang sedap untuk kita makan kat Johor ni? Rasanya Dangabe pun okey kot. Abang ni pun cakap Dangabe. Jom kita pergi Dangabe. Jom kita teruskan perjalanan ke lokasi seterusnya, rancangan Gila Makan minggu ini. Berkobar-kobar ni nak pergi Dangabe. Orang cakap best kan? Jom. Tengok tu, ada cruise JT lah. Tempat memancing pun ada. Siapa-siapa yang kaki pancing tu bolehlah try kat sini. Antara yang menarik di Dangabe seperti Jam Matahari, The Vortex Chamber dan Petting Zoo. Petting Zoo ni kira macam mini zoo lah. Sambil-sambil kita jalan-jalan, bolehlah berkenalan dengan haiwan-haiwan kat sini. Train pun ada. Habis syuting ni Rina nak naik lah. Ini nama dia becak. Becak ke basikal ni? Macam basikal. Lantak lah. Janji tau. Inilah dia kafe Rumah Limas yang menjadi buah mulut orang. Kafe Rumah Limas. Perut pun dah lapar ni nyanyi lagu dangdut. Jom kita makan. Let's go.
Inilah dia tempat yang kita nak makan tu. Nama tempat ni Rumah Limas. Menurut sumber yang boleh dipercayai, Rumah Limas ni sebenarnya nak menunjukkan lagi identiti negeri Johor ni. Jom kita jalan-jalan kat sekitar Rumah Limas ni. Inilah dia rumah-rumah unik yang melambangkan tiap daerah di negeri Johor ni. Sempat posing lagi. Ada gaya Nasha Aziz tak? Piwit. Kita ni bangsakan daripada tradisi Johor, rumah Johor. So kat sini kita ada banyak rumah-rumah Johor. Contoh ada Keluang, ada Muar, ada Kota Tinggi, ada Pontian. So apa rumah yang ada kat Johor lah. So kita punya menu utama kat sini yang glamour lah. Kita punya tiga rasa, kita punya kari kepala ikan, asam pedas. Makanan pun dah tersedia. Kita ada tom yum lah. Nampak menyelerakan lah tom yum ni. Egg roll pun nampak sedap. Betul. Wow, udang goreng mentega lah. Sedap. Ini pun kegemaran saya, kailan ikan masin. Ayam penyet pun ada. Dan ini yang paling special, siakap 3 rasa. Sekarang nak rasa tom yum dulu. Tom yum udang lah. Memang sedap. Nak makan nasi lah. Pastikan anda try makan menu istimewa ni. Ada satu rempah yang menjadikan makanan kat sini betul-betul sedap. Nak tahu rasanya? Datanglah sini. Belum cuba, belum tahu. Restoran ni juga menyediakan khidmat seperti catering dan tempahan. Semua dah rasa, kita nak minum air pula. Air tembikai laici. Air tembikai laici ni memang popular kat Johor. Alhamdulillah. Perut pun dah kenyang. Banyak Rina makan tadi dengan dessert yang best. Tapi tempat ni memang best. Makanan dia sedap-sedap, udara pun nyaman. Lain kali kalau siapa-siapa nak bawa family ke, nak sambung hari jadi boyfriend ke, bolehlah datang sini. Tempat ni memang best. Okay, jom kita balik. Lagi minggu depan. Bersama saya Rina dan... Bagus juga kedai ni. Taklah lama sangat aku tunggu. Dah. Minggu ni Rina nak bawa korang mak tak makan. Okay, minggu ni Rina akan bawa korang. Biar lagi siapa yang Rina nak tanya nak jadi mangsa, suruh dia tak cakap siapa. Calon ketiga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk. Minum ni, jemput minum. Minum. Jom. Siapa tu? Tak nampak. Ish. Anak dara siapa tu? Kenan tengok ni. Ish. Oh yo. Kuntum.
Tunggu sat. Ni, Tok Wan kenal dekat hang. Tok Wan nak masuk Minang hang. Hang setuju tak? Budak ni diam je. Dia setujulah tu noh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aku tak dengar suara orang lah. Tak ada orang kot. Assalamualaikum. Tok Wan, ada apa ni datang ni? Apa ni Tok Wan? Ada tempat sirih semua ni. Lah, Kuntung. Aku datang ni nak main Minang hang lah. Bila pula saya setuju? Saya tak cakap pun setuju dengan Tok Wan ni. Dengan Tok Wan ni, tak ada hati saya tau. Jadi nak dara tua pun tak apa. Saya tak nak lah Tok Wan. Tak nak, tak sanggup tak Tok Wan. Pula aku nak kahwin dengan hang. Aku nak masuk Minang untuk si cucu aku ni siata ni, hang 3 gila tu. Tan. Kalau Tan memang saya nak. Nanti Tok Wan saya panggil mak saya je. Calon keempat.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ampuni dosaku, dosa kedua ibu bapaku. Sesungguhnya Kau Maha Pengampun. Tunaikanlah hasratku untuk masuk ke KSKB. Inilah impianku. Amin. InsyaAllah, InsyaAllah. Oh my daddy, doakan kejayaan saya. Ayah akan sentiasa mendoakan kau, my son. My son, your back. Nasib baik daddy ingat. Tunggu. RM1 daddy. Budak-budak tak boleh pegang duit banyak. Percaya pada diri dengan harapan dan keyakinan. Selamat pagi tuan. Macam ni nak temu duga. Macam nak main bola je. Tuan. Waalaikumsalam. Sini duduk. Terima kasih. Ya, kenapa? Tadi. Okey, bagi nama awak. Jom. Bagi nama panjang sikit. Suparjo bin Suparman. Anak aku. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Apa cik? Dah dapat dah. KSKB. Alhamdulillah dapat juga hajat kau nak masuk KSKB. KSKB tu apa kebendanya? Kolej Sains Kesihatan Sekutu. Dah dapat dah. Tahniah. Terima kasih ayah. Gonna make a change for once in my life. It's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right.
in the street, but not enough to eat. Who am I? Blind, pretending not to see their need. A sonorous disregard, a broken bottle top, and a one-man soul. They follow each other on the wind, you know, 'cause they got nowhere to go. That's why no one got to know. I'm starting with the man in the mirror. I'm asking him to change his ways, and no message could have been any clearer. Ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang punya anak bilang aku yang tengah. Calon kelima. Nak balik kampung ikut jalan mana, Wan? Kita ikut jalan lama nak? Okey ke lah. Tak jumpa hantu kat lima Tak ada, lagipun kita tak kena tol nanti. Kita kau pergi mana, Wan? Ada kat sana tu. Harap-harap balik selamat lah. Jangan jumpa hantu kat lima. Harap-harap macam tu lah. Tak sabarnya nak jumpa awek aku. Bestnya. Perjalanan jauh tak kurasa, karena hatiku melonjak sama, ingin berjumpa sanak saudara. Hari jalan ni. Aku tak sama ini. Tak sama pemain ni. Kau buka nama Aidil. Memang kita baru. Panas. Oi. Macam ni. Tak ada orang nak tolong. Tu ada kereta. Tahan. Lambat ni kereta ni Hanai. Asal slownya. Slow motion pula dia. Hege lah. Kau tengok tak? Nampak tak? Macam gitu. Tak ada orang dah. Orang lagi gerak. Hello brother, boleh tolong tak? Hello brother,
Lah, kenapa lu lari? Tak tolak kereta boleh, rosak ah. Astagfirullahaladzim. Ingat siapa ni? Diorang tengok kereta tak ada orang drive tapi bergerak. Boleh tak boleh? Kita orang pun rosak. macam ni. Boleh nak buat macam mana? Kita sama-sama rosak ni. Alamak. Kita tunggu je lah kok ada penyelamat. Motor ke kereta? Ah, kereta. Assalamualaikum, bercerita. Tanjung Bui. Tanjung Bui ya. Depan tu okey. Calon ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Apa ini? Siapa ni? Ulang kau.
tolongkan. Calon ke-7. Kolej Sains Kesihatan Bustu merupakan salah satu IPTA separa perubatan di bawah tajaan Kementerian Kesihatan Malaysia sepenuhnya. Pada masa ini, terdapat 4 buah Kolej Sains Kesihatan bersekutu di Malaysia, iaitu Kolej Sains Kesihatan Bustu Sungai Buloh Selangor, Kolej Sains Kesihatan Bersekutu Kuching Sarawak, Kolej Sains Kesihatan Bersekutu Sabah dan Kolej Sains Kesihatan Bersekutu Johor Bahru. Kolej Sains Kesihatan Bersekutu Johor Bahru ini terletak di kawasan Kempas kira-kira 11 km dari pusat bandar Johor Bahru. Kolej Sains Kesihatan Bersekutu Johor Bahru mula dibuka pada April 2010 dan beroperasi sepenuhnya pada bulan Jun 2010. Pada bulan Julai 2010, kolej ini telah memulakan pengambilan baru di samping memindahkan pelajar-pelajar yang sedia ada di kolej lama ke kolej ini. Kolej ini mampu menampung seramai 2,000 orang pelatih dan pada masa ini hanya terdapat seramai 800 orang pelatih dan dijangka akan bertambah pada masa hadapan. Kolej ini menggunakan slogan ilmu untuk bakti mulia dan mendidik ke arah kegemilangan profesion. Bersesuaian dengan slogan tersebut, kita membentuk visi kita adalah untuk melatihkan, mengeluarkan graduan yang bersedia untuk berkhidmat dalam dalam perkhidmatan yang mulia ini, dalam perkhidmatan pengendalian kepada pesakit, merawat pesakit dan sebagainya. Jadi kita mempunyai satu visi, kita sama-sama menyiapkan, mensiapsiagakan pelajar-pelajar tersebut supaya dia boleh berkhidmat, berfungsi dalam komuniti apabila mereka bekerja nanti. Dalam konsep bersekutu ni, Kolej Sains Kesihatan Bersekutu, dia hanya merangkumi 4 program, 4 disiplin yang kita gabungkan dalam satu kolej besar. Jadi di Kolej Sains Kesihatan Bersekutu Johor Bahru ni, kita melatih, mengendalikan program latihan 4 disiplin, iaitu kejurawatan, fisioterapi, juga cara kerja perubatan, ajar cara kerja dan juru X-ray. Juru X-ray ada 4 disiplin yang tu. Di samping itu juga kita mengendalikan program khusus lepasan diploma yang dipanggil sebagai kursus post basic, dan pada sekarang ini ditukar juga kepada, dikenali juga dengan program advanced diploma. Kita ada 4 program: kebidanan, rawatan rapi, rawatan koronari dan juga perawatan psikiatri. Kolej ini juga menyediakan kemudahan-kemudahan yang lengkap
untuk kegunaan para pelatih dan juga kaki tangan. Saya mengharapkan sokongan daripada pihak pengurusan atasan untuk bersama-sama merealisasikan visi dan objektif kolej ini supaya kita dapat menjadikan dianya sebagai sebuah institusi, sebagai gedung ilmu dan dijadikan sebagai tempat rujukan. It's the final countdown. Calon terakhir. Ketenangan dan kedamaian bangunan ini menyingkap 1001 cerita di dalamnya. Bersama saya, Suhaili Said dan tim Pecah Kepala Production menyingkap kehidupan penghuni hijau. Bangunan yang hampir sedekat usianya ini dahulunya dikenali sebagai Hospital Gila Batu Tiga. Dengan menelan belanja sebanyak 1.6 juta dan berkeluasan 635 ekar, ianya bertujuan untuk mengasingkan pesakit mental dari masyarakat sekitar amnya. Tanggal 1972, Yang Berhormat Tun Sadun Haji Jubir selaku Menteri Kesihatan pada ketika itu dengan rasminya menamakan bangunan ini sebagai Hospital Permai. Dari istilah perubatan, orang gila atau pesakit mental ini dikenal pasti sebagai golongan yang berkelakuan ganjil dari manusia normal, dan golongan ini antara yang memerlukan rawatan dan pengawasan sepanjang masa. Golongan-golongan seperti ini atau lebih dikenali sebagai penghuni hijau di hospital ini kebanyakannya berpunca daripada masalah-masalah seperti tekanan perasaan, faktor keturunan dan pengalaman perit di usia muda. Bermulalah episod kehidupan penghuni hijau apabila mereka disahkan berada di tahap luar kawalan fikiran. Kehidupan penghuni hijau kini jelas jauh berbeza dari masyarakat luar. Kasih dan manja bukan tipikal kayu sembari. Begitulah saudara, tiada yang berkeinginan begini. Berapa dah kat sini? Sebab apa? Sebab apa? Ada masalah keluarga sikit. Buat apa je hari ni? Ada di mulut lagi sedang kan? Jadi sikit tak baik? Kehilangan kaki dan Walaupun tidak menyedari akan realiti sekeliling, penghuni hijau tetap dengan dunia mereka yang tersendiri. Diamku bukan bererti kalah. Mati gerakku tak siapa yang tahu. Sesungguhnya saudara, hidup ini hanyalah segelas air dan sepinggan nasi. Penghuni hijau penuh dengan penantian dan syurga. Penghuni hijau yang dianggap stabil akan diberikan kerja-kerja yang bersesuaian dengan mereka supaya mereka merasakan kehidupan yang sebenar di luar dan dianggap sebagai satu proses pemulihan. Nyata, kehidupan penghuni hijau tidaklah bertitik noktah tatkala dimasukkan di hospital ini.
Dengan jumlah bayaran gaji di antara 10 hingga 20 ringgit sehari, penghuni hijau tetap dilatih menjalankan kehidupan bekerja seperti manusia normal. Beginilah rutin harian yang dilakukan oleh penghuni hijau. Akal tak sekali datang, fikiran tak sekali tiba. Sesungguhnya, penghuni hijau penuh dengan pelbagai lakaran kehidupan. Menutup tirai penghuni hijau, saya Suhaili Saib mengundurkan diri. Sehingga berjumpa lagi dan salam sayang daripada kami tim Pecah Kepala Production. Anugerah khas Joy